الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Amr ibn Auf radhiyallahu anhu, kata dia, akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Aba Ubaidah ibn al-Jarrah ila al-Bahrain ya'ti bi jizyatiha wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa salaha ahla al-Bahrain wa amara alaihim al-Alla ibn al-Hadrami faqadima Abu Ubaidah bimalin min al-Bahrain fasami'atil ansar biqudumih فوافته صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملئوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم kama alhathum atau kama qal. Hadis sahih rawahul Bukhari. Daripada Amr ibn Auf radhiyallahu anhu, dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ke sebuah negara yang bernama Bahrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantik Abu Ubaidah al-Jarrah pi ke Bahrain untuk apa? Untuk ya'ti bi jizyatiha, untuk dia nak kutip jizyah. Jizyah ni yang pertama dinamakan sebagai cukai. Cukai yang dikutip oleh Nabi ke atas orang-orang bukan Islam. Yang kedua, jizyah juga berupa zakat yang dikutip oleh Nabi SAW ke atas orang-orang Islam. Ada dua benda. Abu Ubaidah al-Jarrah dia pi ke Bahrain. Pi ke Bahrain, yang pertama dia nak ambil duit cukai daripada orang bukan Islam. Bagi orang yang bukan Islam, ketika mana dia duduk di bawah pemerintahan Islam, maka dia akan dikenakan cukai ataupun jizyah. Sebab Islam menjaga ketenteraman dan keselamatan mereka. Itu cara dia. Manakala orang Islam pula, tuan-tuan, yang duduk di bawah pemerintahan Islam, wajib mereka bawa keluar zakat kalau ada harta perniagaan dan sebagainya yang telah melebihi nisab ataupun telah melebihi kadar-kadar yang tertentu. Jadi Abu Ubaidah al-Jarrah dia pergi ke Bahrain. Nabi lantik dia sebagai amil untuk nak pergi ambil, nak kutip jizyah. Dan sebelum daripada tu, Nabi SAW dia dah deal dengan pembesar Bahrain yang bernama Al-Alla ibnu Hadrami. Dia dah habaq dah.
Dia pergi habaq dekat Al-Ala, dia kata sagi akan ada di kalangan orang yang aku lantik jadi amil untuk nak mai kutip dalam negara hang ni. Allah pun kata tak ada masalah Rasulullah, go on, dia kata silakan. Faqadima Abu Ubaidah bimalin minal Bahrain. Lepas tu Abu Ubaidah bila dia pun dah kutip apa semua di sana tu, dia pun balik mai ke Madinah. Bila dia balik mai ke Madinah, sudah terdengar fasami'atil ansar biqudumih. Orang pakak dengar dah, kata dia tu nak sampai dah. Orang-orang miskin Ansar ni, bila dia dengar kata Abu Ubaidah Al-Jarrah dah nak sampai dah ke Madinah. Sampai tu pula dekat-dekat dengan waktu pagi. Fawafathu salat subhi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila depa dengar kata Abu Ubaidah dah nak mula sampai masuk ke Madinah, sampai tu pula dekat-dekat dengan waktu subuh. Pagi subuh tu penuh masjid. Semua penuh masjid. Pasal apa tuan-tuan? Pasal duk tunggu kod-kod dapat habuan sikit daripada apa yang telah dibawa balik oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kan pakak penuh masjid, tuan-tuan sekalian duk tunggu. Falamma insaraf ta'arradulah. Ketika mana bila dah habis sembahyang subuh. Bila dah habis sembahyang subuh, ta'arradulah. Sahabat-sahabat di kalangan orang-orang Ansar, di kalangan orang-orang Madinah yang miskin ni, depa ni pun pakat serbu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mai kat Nabi, pakat duk tunjuk muka kat Nabi. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Nabi pun bila nampak ramai subuh pagi ni bukan macam biasa punya subuh. Selalunya subuh ni tak apa ramai, tapi pagi ni ramai. Nabi bila tengok ramai ni, Nabi senyum. Bila Nabi senyum, depa pakat rumun mai kat Nabi. Nabi kata dekat depa, azunnukum sami'tum biqudumi Abi Ubaidah wa annahu jaa bi syai'. Nabi kata ramai-ramai mai ni, Nabi kata ni mai ni pasal nak sembahyang subuh ke pasal hampa dengar kata Abu Ubaidah baru sampai. Nabi duk buat mempeli macam tu. Nabi tak marah tuan sekalian. Macam kita hari ni lah. Satu malam kita buat kuliah ke apa, tak ramai. Tiba-tiba ada satu orang dia kata malam ni kita nak buat nasi kambing sikit dia dah. Buat nasi kambing sudah terdengar di telinga orang-orang penduduk Sungai Burung. Kuliah ustaz tu malam tu penuh. Terkejut dia. Bila terkejut dia pun saja buat peli. Tuan-tuan ni nak mai dengar kuliah saya ke? Tuan-tuan nak mai menteka darah kambing tu? Dia berbuah ayat menteka darah lah. Tapi dia senyum lah tuan-tuan sekalian. Kita macam mana kita ni, kalau macam tu punya, kalau kita buat satu majlis, ada makan ke apa, orang ramai-ramai, lepas tu biasalah orang kita ni, kita duk kira nak taruh ya, betul tak betul? Kan duk torture orang ni, muka-muka ni bukan nak mengaji ni, pok-pok ni kira nak makan ni mai ni. Tuan-tuan, akhlak Nabi macam mana? Nabi pun tahu kata depa mai semayang subuh pagi tu bukan pasal nak semayang sangat, tapi mai tu pasal apa? Pasal depa dengar kata Abu Ubaidah Al-Jarrah bawa balik daripada Bahrain, bawa balik ada kereta jizyah yang korang-korang depa mai mungkin boleh dapat kat depa. Itu di antara sebab. Nabi marah tak marah? Nabi tak marah. Nabi senyum. Nampak tuan sekalian? Itu akhlak Nabi. Tapi akhlak kita ahli jawatan kuasa masjid, bukan di Sungai Burung lah, di sungai lain tu. Bila tengok orang mai tak pernah nampak muka, boy, ada keluar mulut tu. Hai, kalau dengar kata makan awai hampa mai no, orang tak suruh mai semayang pun hampa mai. Bahasa tu, bahasa pedas tu kita buat keluar. Itu bukan akhlak Nabi. Tuan-tuan nampak tak? Nabi tak kisah hampa nak mai untuk hampa nak dapat duit, tak ada masalah, hampa mai lah. Sebab apa? Yang nak bagi hidayah, hampa nak lekat di masjid ataupun tidak, bukannya aku, bukannya harta tu, tapi Allah. Betul tak betul? Kita bagi makan kat orang pun, bukan makan tu yang akan menarik minat orang untuk terus duduk di masjid, bukan dia. Siapa? Allah. Kalau kita kata dengan makan boleh tarik ramai orang, maknanya kita telah meletakkan satu kuasa kepada makanan tu. Rosak tak rosak akidah kita? Rosak. Tuan nampak tak? Itu cara kita nak kena fikir tu. Bila Nabi kata macam tu, Nabi kata, mai ramai-ramai ni, Nabi kata, pasal hampa dengar kata Ubaidah, Abu Ubaidah Al-Jarrah bawa balik ke?
ataupun hampa betul-betul main nak semayang ni? Apa jawab mereka? Faqalu ajal ya Rasulullah. Mereka kata, tak. Mereka kata, kami ni main semayang, tapi sambil-sambil semayang tu sambil menyelam minum mayang, mereka kata. Kan? Dia habaq kat Nabi macam tu. Nabi pun kata apa? Fa'abshiru ma yasurrukum wa ammalu ma yasurrukum. Nabi kata, bergembiralah hampa. Korang-korang hampa boleh mai semayang subuh hari ni. Kan? Korang-korang hampa boleh mai semayang subuh. Wa ammalu ma yasurrukum. Hampa jangan bimbang. Aku akan pastikan setiap daripada hampa yang mai semayang subuh hari ni akan dapat habuan masing-masing daripada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Allahu Akbar. Dah nampak tak? Nabi takkan bagi orang kecewa. Kalau betul-betul hang main nak duit, tak apa, hang semayang dulu. Bila hang dah semayang, duit nanti aku akan bagi kat hang. Kalau itulah tujuan hang, Nabi bagi. Tuan-tuan, fa wallahi, Nabi kata apa? Demi Allah, mal faqra akhsha alaikum. Nabi kata, demi Allah, aku tak takut fakir yang timpa hamba ni. Nabi abang apa? Nabi kata, aku tak takut hampa mai ni pasal hampa fakir. Hampa mai ke masjid pasal hampa nak sesuatu benda. Aku tak takut benda tu pasal hampa susah. Aku tahu hampa susah. Walakin akhsha alaikum, tetapi apa yang aku takut ke atas kamu apa dia? Antubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Yang paling aku takut kamu akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia. Aku takut apa? Hampa susah aku tak takut. Yang aku takut hampa senang. Nabi kata, bila hampa senang, hampa akan jadi macam orang yang dulu-dulu. Nabi kata, orang dulu-dulu antara kerosakan, antara kesesatan mereka tu apa? Bila mereka susah, mereka ingat Tuhan. Tapi bila mereka senang, mereka sudah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Fatanafasuha kama tanafasuha. Bila orang kaya ni, bila orang dah mula senang ni, mereka akan berlumba-lumba di antara salah satu seorang. Mereka akan lumba-lumba sama-sama mereka. Untuk apa? Untuk mengejar yang dikatakan kesenangan dunia. Bila dah mula senang, tuan-tuan sekalian, nampak dia mula dah, dia nak main perasaan dengki, dia nak main perasaan hasad. Kan? Bila dah mula senang. Bila susah, tuan-tuan sekalian, tak ada masalah. Orang susah, siapa nak dengki kat kita? Betul tak betul? Kita susah, tak ada siapa dengki. Yang senang ni yang ramai orang dengki ni. Yang ada pangkat tinggi ni yang ramai orang dengki. Yang ada harta banyak ni yang ramai orang nak buat fitnah dan sebagainya. Tapi kalau kita tak ada apa, kita susah, orang pun tak peduli kat kita. Bila kita susah, tuan-tuan sekalian, kita yang kata kita ni mudah nak tolong orang. Waktu susah, waktu senang payah nak tolong orang. Bila susah, masjid boleh main, mengaji boleh main. Tapi bila senang, tuan-tuan sekalian, tak nampak muka di masjid lah. Sembang pun satu macamnya. Jumpa di kedai makan, kata, Haji, mai duduk dulu. Dia kata, apa-apa, Haji, sorry, dia kata. Datuk, ya, jangan panggil Haji, Datuk, dia kata. Baru dapat kemarin, dia kata. Kita kata, Datuk mana? Dia kata, Datuk Palembang mana bagi kat dia. Karachi lah, Palembang pun. Tuan-tuan nampak tak macam mana trend orang ni? Dulu ni susah dengan kita, duk main kelbok dengan kita. Tapi bila senang, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan nampak tak cara sembang pun macam mana? Kata, apa abang Haji? Kan? Tanya tu, apa abang Haji? Dulu, alhamdulillah bagus ya. Lah ni bila tanya apa abang Haji? Tu panjang dulu. Saya rasa pula. Oh tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa tulhiyakum kama alhathum. Nabi SAW kata apa? Nabi kata, dunia ini akan binasakan mereka seperti mana dibinasakan orang-orang sebelum daripada mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam hadis yang kita baca ni, Nabi nak abang apa tuan-tuan sekalian? Nabi tak takut kita susah. Walaupun di mulut kata susah, tapi kita masih lagi ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling Nabi takut apa? Nabi takut bila kita senang. Bila kita senang, di mulut dah tak rasa susah. Bila tak rasa susah, kita dah sudah tidak sebut Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isal 'abdu dinar wad dirham wal qatifah wal khasimah, inna u'tiya radiya
wa illam yu'ta lam yarda, atau kama qala, hadis sahih rawahul Bukhari. Kata Nabi SAW, ta'isa makna dia celaka. Celaka kepada siapa? Abdu dinar wa dirham. Celakalah kepada orang yang menjadi hamba kepada duit. Celakalah orang yang menjadi hamba kepada dinar dan dirham, jadi hamba kepada duit. Tuan-tuan sekalian, apa makna dia? Demi duit dia sanggup lakukan apa saja. Yang tu hamba lah. Kalau bukan hamba ni macam mana? Bila orang tanya, ni ada projek bagus untuk hang ni, dia tanya dulu, berapa duit masuk ni? Ni 40,000 punya aku bagi kang. Oi, 40,000. Lah ni aku nak tanya hang satu ya. Apa dia? Cara baik ke cara tak baik? Itu orang yang tidak memperhambakan diri pada duit. Dia kata cara baik lah. Dia kata tapi cara tak baik adalah sikit. Ada sikit aku tak hampir bagi ke orang lain lah. Aku tak kebulok nak makan benda-benda haram. Ini bukan hamba duit. Boleh faham tuan-tuan? Yang kata hamba duit ni macam mana? Dia tanya pula, halal ke haram ni? Dia kata adalah haram sikit-sikit. Tak apa Dia kata hak halal pun payah. Dia kata nak dapat. Dia kata kira boleh haram ni, kira okey Dia pikir tu pula. Yang ni nama dia hamba duit, tuan-tuan sekalian. Dan Nabi kata waqat wal qatifah, iaitu orang yang suka dok cari pakaian, dok suka pakai baju hak mahal-mahal ni. Baju hak murah ada, dia tak mau pakai. Dia dok berasa tak seronok, dia dok berasa diri dia tu akan diperlekehkan oleh orang. Dok nampak leceh, dia pakai benda hak murah ni, nak pakai hak mahal-mahal. Tuan sekalian, jaga elok, jangan sampai membazir. Boleh, bukan tak boleh pakai hak mahal tu, tapi jangan sombong, jangan sampai membazir. Kalau sampai sombong, sampai membazir, Nabi kata apa? Ta'isa. Nabi kata ini adalah orang yang celaka. Dan Nabi kata wal khamisah, iaitu orang yang kira nak benda hak mahal-mahal. Tuan sekalian, bukan tekat daripada pakaian, daripada rumah tu, kalau boleh dia nak buat rumah yang tak ada siapa nak boleh tandingi rumah dia. Kalau boleh dia beli kereta yang tak ada siapa boleh tandingi kereta dia. Kalau boleh dia beli motor yang tak ada siapa boleh tandingi motor dia. Tuan-tuan sekalian, dia nak macam tu, dia nak nama macam ni. Yang ni Nabi kata orang yang celaka. Boleh faham tuan-tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila orang main Sungai Burung ni, orang tanya rumah siapa paling besar di Sungai Burung, rumah dia orang sebut, dia nak macam tu. Kan? Tak pun dia akan habaq. Dia kata lah mudah ya, rumah saya mudah cari ya. Kalau tuan masuk dalam Sungai Burung ni, rumah paling besar untuk rumah saya. Dia pikir tu pula. Tuan nampaklah orang macam ni, dia di syok macam tu. Nabi kata orang macam ni, yang orang celaka ni lagi apa? In u'tiya radiya, ketika mana dia dapat kelebihan daripada Allah, dia akan redha, dia akan bersyukur. Dia bersyukur. Kan dapat harta banyak, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Wa illam yu'ta lam yarda, tapi kalau dia tak dapat anugerah daripada Allah, dia nanti akan duk maki Allah Subhanahu wa taala. Oi, ada jenis macam ni. Bersyukur, tapi kalau tak dapat, bukan dekat tak bersyukur, kufur kepada Allah. Orang ni disebut sebagai orang yang celaka. Pasal apa tuan-tuan? Pasal soal dunia, soal kemewahan, soal harta ni dia tidak akan puas kepada diri kita. Tak puas kita ni. Kita dapat sikit, kita nak lebih. Dapat lagi nak lebih. Dapat lagi nak lebih. Tuan-tuan sekalian, itulah yang dikatakan dunia. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, riwayat daripada Ibnu Zubair. Kata Nabi SAW, "Lau anna ibna Adam u'tiya wadiyan mil'an min dhahab, ahabba ilaihi thaniyan, walau u'tiya thaniyan ahabba ilaihi thalithan, wala yasuddu jawfa ibni Adam illa turab, wa yatubu Allahu ala man taba." Kata Nabi SAW, yang kata anak Adam ni, kalau diberi kepada dia satu lembah daripada emas, satu lembah daripada emas, bagi kat dia satu lembah. Tuan-tuan sekalian, kita bayangkan lembah ni sebagai sungai apa nama, balik pulau lah. Satu balik pulau ni emas, tuan-tuan sekalian, bagi kat dia, bagi kepada satu orang anak Adam ni. Lepas tu ahabba ilaihi thaniyan, satu dapat ni dia puas hati tak puas hati. Kalau orang tanya dia, orang kata hang nak tak nak, hang mau tak mau, kalau aku nak bagi satu lagi lembah yang macam ni juga, dia tidak akan tolak, dia pasti nak satu lagi. Dah dapat dah satu, nak satu lagi. Walau u'tiya thaniyan ahabba ilaihi thalithan, kalau bagi kat dia dua, dia nak tiga pula. Yang kata orang ni tuan-tuan, apa istilah Melayu dia kata apa? Bagi betih nak
Anak paha. Tu yang kata orang yang kata anak Adam ni. Nabi kata wala yasuddu jaufa ibna Adam illa turab. Sedangkan semua kata ni tak ada berguna apa buat tu kita mati. Sebab apa? Sebab perut kita nanti hanya akan dipenuhi oleh tanah. Walaupun reta hang satu lembah, walaupun reta hang berapa banyak punya atas dunia ni, tapi semua takkan bagi manfaat kepada hang, melainkan dalam perut hang nanti hanyalah dipenuh dengan turab ataupun tanah. Wa yatubullah ala man taba, dan Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa mendengar dan menerima orang yang bertaubat kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kesimpulan daripada hadis yang kita baca pada malam ni nak abang apa tuan-tuan? Bersyukur dengan apa yang ada dekat kita. Boleh faham nah? Apa yang ada dekat kita bersyukur. Sebab apa? Ada orang yang lagi teruk daripada kita. Ada orang yang lebih melarat daripada kita. Kita ni kira okey lah. Walaupun susah sikit-sikit, ada lagi orang yang lagi susah daripada kita tuan-tuan. Yang kedua, Islam suruh kita jadi kaya. Tetapi Islam tak bagi kita jadi orang yang kaya yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak jadi kaya silakan, cuma hang jangan lupa kepada Allah. Yang itulah batasan yang Islam bagi kepada kita. Yang ketiga, jangan kita sibuk duk cari reta. Jangan duk sibuk cari reta sampai amal ibadat kita lupa. Pasal apa? Pasal cari reta satu benda yang tidak ada kesudahan. Boleh faham tuan-tuan? Tuan-tuan sibuk hari ni, esok nanti tuan-tuan akan sibuk, lusa nanti tuan-tuan akan lagi sibuk, tulat nanti tuan-tuan akan lagi sibuk dalam duk mencari reta tuan-tuan. Jadi jaga elok-eloklah. Tuhan bagi kita akal, fikirlah panjang-panjang tuan-tuan sekalian. Yang seterusnya, yang terakhir, semua reta ni tidak ada berguna di hadapan Allah, tidak ada berguna kepada diri kita ketika mana kita sudah dijemput dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita buka kitab Bahrul Mazi jilid 18. Bahrul Mazi jilid 18. Kitab Rumi, kitab Jawi muka surat 52. Manakala kitab Rumi muka surat apa je? Ya. 81. Tuan-tuan buka kitab 81, muka surat 81. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Baik. Kita masuk satu bab baru pada malam ni, bab majaa fi tara'i ahlal jannati fil ghuraf. Nombor 39, dia kata bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan memandang-mandang ke atas orang, ke atas oleh ahli syurga pada segala bilik-bilik. Tuan-tuan, dalam syurga ni Allah Ta'ala bagi kat kita ada tingkat-tingkat yang kata syurga ni. Siapa syurga, siapa yang dapat syurga, dia akan duduk di bawah. Siapa yang dapat duduk di bawah, tiap-tiap hari dia kira tak puas hati kepada orang yang dapat syurga yang di atas. Dia kira ada usaha nanti atas, sat-sat usaha atas. Dia akan jadi macam tu tuan-tuan sekalian. Macam kita hari ni lah tuan-tuan, kita nak beli rumah flat ke apa kau belah-belah Pulau Pinang ni kan, masuk tender ke apa ke, kita duk minta kalau boleh bagi saya hak atas lah, kata atas ni boleh tengok laut dia kata. Tiba-tiba dapat cabut undi ke macam mana, dapat kat kita duk bawah sekali tuan-tuan. Kira duk parking kereta tu duk languk kat atas duk tengok rumah, seronok depa duk atas no. Depa buka tingkap angin laut mai, ya Allah cukup seronok. Macam itulah kita nanti dalam syurga nanti tuan-tuan. Siapa yang amalan dia sikit, sebab tingkatan syurga tu berdasarkan kepada amalan. Siapa yang amalan banyak, dia akan duduk di tempat yang tertinggi tuan-tuan sekalian. Siapa yang duduk tempat yang tertinggi ni untuk orang yang kluster, orang yang kelas atas punya ni, depa duduk tempat tinggi. Tapi kalau kita ni tuan-tuan, takat kita ni hak Quran pun kadang-kadang nak baca, kadang-kadang tak mau baca. Semayang ni mai kadang-kadang berasa nak semayang, kadang-kadang semayang ni betul-betul khusyuk, kadang betul-betul dia main lagu tu tuan-tuan. Bawahlah tempat kita, yang tu aja. Jangan duk harap nak duduk di atas tu. Atas tu semua untuk orang hebat-hebat ni. Kan? Orang hak atas dunia ni tuan-tuan yang tak mengkira dengan Allah Ta'ala, yang tu lah yang orang akan duduk di atas tu. Tapi main dengan kita ni hak duk sibuk dengan hal kita sampai kita melupakan Allah Ta'ala ni, takkanlah Tuhan nak bagi duduk di atas. Kan? Saya tadi terlambat sikit main semayang dengan tuan-tuan ni. Semayang di rumah dengan anak bini apa. Lepas tu keluar, start motor keluar main. Saya tengok daripada Jalan Baru nak main ke Sungai Burung ni, sibuk lebih pada apa
Kok jalan ni sibuk tuan sekalian. Jalan ni sibuk. Jalan ni sibuk hak jalan lah. Hak kok tepi jalan pun sibuk. Sibuk dengan bercakap telefon, sibuk dengan duk ghostan lori, sibuk dengan duk perbaik pintu rumah, sibuk tu sekalian. Duk fikir-fikir, hampa ni sibuk no. Yang Tuhan suruh sibuk hampa dengan benda lain, hampa pergi sibuk dengan benda lain. Agak-agak apa-apa ni duduk di atas ke di bawah tuan sekalian? Kan? Kan tuan-tuan duduk di atas. Kan? Tuan-tuan nak kata tuan-tuan lah duduk di atas tu. Pasal tuan-tuan boleh main malam ni. Ni pun main pun pasal duduk dengan perambat di rumah je kot. Kan? Dah melawak. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ingat tuan-tuan, siapa nak duduk di atas, buatlah amal ibadat bagi banyak-banyak. Walaupun sikit tetapi istiqamah tuan-tuan sekalian. Benda mudah. Benda mudah. Tadi lepas semayang, Nabi SAW ada kala dia Nabi mangkit. Lepas semayang Nabi tak wirid apa. Nabi bagi salat, Nabi mangkit, Nabi keluar. Nabi keluar tu tuan-tuan pasal ada kerja Nabi. Kita ni bagi salam terus mangkit keluar tu. Hang kerja apa? Yang tu nak tanya tu. Sejak bila hang pergi ganti Nabi pula? Kan oi kalut keluar tu sekalian sampai belaga pintu pun ada. Kelang kabut nak lari punya pasal. Tak tahu pitang mana. Allahu akbar. Duduklah sat tuan-tuan. Duduk sat. Nabi habaq apa? Siapa yang membaca kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marat, 10 kali. 10 kali. Dalam waktu subuh kita duduk menghadap kiblat. Dalam waktu subuh kita jangan bercakap dengan orang apa-apa lagi, kita baca hak ni 10 kali. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Taala akan bagi kepada kita 10 kebaikan. Tuhan akan buang daripada kita 10 dosa-dosa kita. Tuhan akan angkat darjat kepada kita 10 darjat. Dan pada hari itu kata Nabi SAW, setan pun tak berani nak main duduk dekat kita. Itu kelebihan. Dan pada hari itu benda-benda yang makruh, benda-benda yang kita tak suka, Allah Ta'ala akan buang daripada kehidupan kita. Tuan-tuan, berasa nak buat jahat, kita berasa tawak dengan kejahatan. Pasal apa? Pasal Tuhan buang benda macam tu. Simple tuan-tuan. Nabi kata apa? Nabi kata semayanglah subuh di awal waktu, semayanglah asar di awal waktu, nescaya kamu akan dijamin daripada masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Tidak akan masuk dalam api neraka. Dijamin oleh Allah Ta'ala. Tak masuk. Lepas tu Nabi kata apa? Barang siapa yang baca Allahumma ajirni pada waktu maghrib, pada waktu subuh 7 kali. Baca yang tu 7 kali. Kalau dia mati pada hari itu, dia akan ditulis kematian dia itu dan dimasukkan ke dalam syurga, tidak akan dikenakan api neraka. Pasal dia baca Allahumma ajirni minan nar. Benda mudah. Modal sekupang duit pun tak kena nak bawa keluar. Tapi berapa ramai orang yang buat tuan-tuan? Nabi kata baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditambah dengan Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. 33 tu sedekah, 33 tu sedekah, 33 tu sedekah. Kita banyak mana kita sedekah hari ni tuan-tuan? Tabung lalu tadi pun dah buat muka, sobangan muka poka ya. Kan? Tabung lalu buat kering, dia duduk berasa sopa dengan tak ada apa. Aku orang Sungai Burung, hak tabung lalu tu untuk orang luar. Tuan-tuan nampak tak? Kita miskin tuan-tuan dengan amal ibadat. Benda hak mudah, Nabi suruh buatlah. Subhanallah wa bihamdihi. Nabi kata dua benda ni walaupun ringan sebut di mulut, walaupun nampak mudah untuk kita sebut, tetapi benda ni cukup berat dalam timbangan Allah Ta'ala. Dan kalimah ni Allah Ta'ala cukup-cukup suka. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang tu aja tuan-tuan. Bukan ada apa pun. Sibuk dengan benda tu tuan-tuan. Sibuk dengan benda tu. Sebab hari ni kita tak tahu kematian kita macam mana. Kan? Ada orang balik pulau sampai hari ni mereka kata tak berjumpa, tak tahu pergi ke mana tuan-tuan. Mungkin hari ni itu sebagai pengajaran Tuhan bagi kat kita. Mungkin esok lusa kita pula. Kita tak tahu, orang pun tak tahu kita pergi mana. Seminggu orang tak tahu, 2 minggu orang tak tahu. Orang duk cari lagi dalam 2-3 minggu. Mai sebulan orang tak peduli lah. Orang tak sembang lah kes kita, sembang kes orang lain pula. Tuan-tuan nampak tak hari ni? Hari ni hinggap, dia ni tak ada ni. Jadi duk hinggap. Hinggap ni berapa lama orang nak sembang? Sebulan orang sembang, lepas tu masuk 2 bulan orang dah lupa dah. Boleh faham tuan sekalian? Macam mana kisah di Sungai Burung hari tu, masuk habis dalam berita apa semua, Sungai Burung terkenal dulu ni. Hari ni orang sembang tak? Orang tak sembang dah, sembang sat aja. Kalau kita pula duduk di tempat tu tuan-tuan, tiba-tiba kita hilang ni orang tak main cari langsung lah. Apa perasaan kita? Allahu akbar. Boleh faham lah? Jadi kita tak tahu apa nak jadi kat kita. Baik.
Dia kata apa? Ketahuilah kiranya ya saudaraku, tersebut di dalam kitab Qutul Mu'tadi, Qutul Mu'tadi, kitab tu adalah syarah kepada Sunan At-Tirmidzi. Dan telah berkata ulama, syurga itu berlapis-lapis, yang di sebelah tingginya bagi orang-orang yang sabiqin. Orang sabiqin ni orang-orang yang dulu masuk Islam, yang tu untuk depa belakang, untuk para nabi apa semua. Dan lapisan pertengahan dia bagi orang-orang yang muqtasid, orang-orang yang selepas daripada orang sabiqin. Dan lapis yang sebelah bawahnya adalah bagi orang-orang yang campur aduk. Campur aduk dia kata. Hak bawah ni campur aduk. Kalau bahasa Penang dia kata orang yang kaki dalca punya ibadat. Tahu kaki dalca? Kaki dalca ni kira ikut dan dia semayang kan, orang semayang dia pun semayang. Tuan sekalian, orang berasa lagu tu nasib baik dia tak tulis dalca, pasal syekh ni duduk di Lubuk Merbau. Kalau syekh ni orang balik pulau, orang Penang, saya rasa mesti dia buat kaki dalca punya yang duduk di paling bawah sekali syurga tu. Maka orang yang lapisan bawahnya itu memandang-mandang ia ke atas pada bilik-bilik orang yang di lapisan yang tertinggi. Duk tengok atas, tuan-tuan sekalian. Sat-sat tengok atas. Tengok tu maksud apa? Dalam keadaan menyesal. Sebab tu Nabi kata apa? Nabi kata menyesal di akhirat nanti, yang pertama akan ada orang yang duduk dalam syurga pun dia menyesal. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, dalam syurga pun ada orang menyesal ke? Nabi kata ada. Pasal apa? Pasal lagu ni dia kata benda tu aku boleh buat kalau aku sabar sat, kalau aku sedekah bukan banyak mana pun, kawan ni pun sedekah bukan banyak mana pun, tapi dia duduk di tempat yang tinggi, sedangkan aku duduk di tempat yang rendah. Dia berasa menyesal, tuan-tuan, walaupun duduk dalam syurga. Tetapi penyesalan di saat itu tak bagi apa-apa manfaat kepada dia. Sangatlah sayupnya, dia kata, dan jauh tingginya itu sebagai kita di dunia ini memandang bintang di timur ataupun bintang di barat di kaki langit. Tuan-tuan nampak tak? Macam mana antara kita dengan orang yang duduk di atas sekali. Tuan-tuan bayangkan syurga tu di Sungai Burung. Inilah tempat kita. Orang yang duduk di atas, yang dapat syurga yang tertinggi, tuan-tuan nak tengok tak tengok mereka tu, seolah-olah macam tuan-tuan nampak kerdipan ataupun kelipan yang kata bintang. Hak itulah tempat yang tertinggi tu. Nampak? Walaupun atas dunia ni dia tak ada apa. Kita atas dunia kita ni orang hebat, kita atas dunia orang yang terkenal, tetapi amalan kita kurang daripada kawan ni yang hak orang tak kenal ni. Amalan dia banyak, rajin main ke masjid, rajin duk buat apa-apa yang dia tengok di masjid, apa yang tak kena dia tolong buat, rajin duk basuh bilik air, rajin duk buat apa-apa, buang tik cicak, rajin duk cuci tingkap, buang sawang apa semua. Tuan-tuan nampak tak benda tu? Kita nak buat mana boleh, aku ada pangkat, dia kata. Aku dah lah ada pangkat, lepas tu ada pingat pula dapat baru ni. Takkan aku nak pergi buang tik cicak kot. Memang atas dunia hang berasa besar, tapi di akhirat dalam syurga dia itulah yang lebih tinggi daripada hang. Hang tengok dia seolah-olah macam mana hang tengok bintang yang sedang duk berkelip-kelip. Itulah yang umpamakan oleh Nabi SAW, betapa sayupnya orang yang berada tingkat yang tertinggi. Demikianlah yang tersebut di dalam khabar seperti mana yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannah liyatara'awna fil ghurfah kama tatara'awna al-kawkab al-syarqi wal-kawkab al-gharbi al-gharib fil ufuq wa tali' fit tufadul ad-darajat. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kata apa? Dia kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia, bahawasanya ahlu syurga itu memandang-mandang mereka itu pada bilik, yakni orang-orang yang di lapis bawah memandang-mandang pada bilik orang-orang yang berada di lapisan yang di sebelah atasnya, seperti memandang sekalian kamu akan bintang timur dan bintang barat yang mau lenyap di tepi langit, yakni tampak kilau-kilau sedikit-sedikit rupanya oleh sebab jauh tingginya itu, dan sebagai bintang yang mau terbit sebab berlebih-lebihan darjat orang-orang yang mendiami syurga itu. Nabi habaq. Nabi kata perbezaan di antara kita nanti bila kita dapat syurga yang paling rendah, kita akan tengok syurga yang tertinggi. Bilik yang dalam syurga yang tertinggi itu apa? Kita hanya nampak kelip-kelip je, tuan-tuan sekalian.
Allah, kita nak pergi tang sana duk fikir macam mana kita nak pergi ni. Sikit punya tinggi ke tuan-tuan sekalian. Kan itulah perbezaan orang-orang yang dengan amalan dia tu, dia membezakan di antara tempat yang tertinggi dengan tempat yang rendah. Bila didengar mereka itu akan sabda Nabi SAW, lalu disahut oleh mereka itu, faqalu ya Rasulullah ulaika nabiyun. Bila Nabi, sahabat Nabi dengar, Nabi kata tingkatan syurga yang paling bawah dengan paling tinggi itulah beza dia. Nabi kata syurga hak paling bawah ni, orang hak duduk di bawah, mereka akan panggung kepala duk tengok selalu orang hak di atas. Hak di atas tu tinggi mana? Tinggi sejauh yang disebut sebagai kedipan bintang, ataupun nampak kelip-kelip bintang. Macam itulah mereka nampak. Bila Nabi habaq macam tu kepada sahabat, maka sahabat ni tanya kepada Nabi SAW, faqalu ya Rasulullah ulaika nabiyun. Qala Nabi SAW, bala walladhi nafsi biyadihi wa aqwamun amanu billahi wa rusulih wa saddaqul mursalin. Maka berkata mereka itu, ya Rasulullah, bermula mereka itu ialah nabi-nabi yang sampai kepada darjat tinggi yang demikian itu. Dia bertanya Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, yang duduk hak tinggi-tinggi ni depa ni nabi-nabi ya kot. Dia bertanya macam tu kepada Nabi SAW. Adakah orang yang layak duduk di tempat yang tertinggi ni, adakah depa ni adalah di kalangan para nabi saja? Orang awam macam kami ni boleh tak boleh? Dia bertanya Nabi SAW. Maka sabda Nabi SAW, bahkan demi Tuhan yang diriku di dalam tangan kedratnya, sampai kepada mereka itu orang-orang yang menurutnya dan segala kaum yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan percaya mereka itu akan sekalian pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata memang betul. Nabi kata tempat atas tu yang pertama untuk para nabi. Yang kedua untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan percaya mereka kepada seluruh Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna dia tuan-tuan? Kalau kita nak duduk di tempat yang tertinggi, yang pertama kita beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada Rasul, yang ketiga apa tuan-tuan? Kita nak kena sayang kepada Nabi SAW. Kita boleh duduk di tempat tu. Boleh faham? Kita nak kena sayang kepada Nabi SAW. Itulah syarat untuk tuan-tuan duduk di syurga yang paling tinggi. Macam mana yang kata Sauban ibnu Bujdat radhiyallahu anhu, sayang dekat Nabi sampai kalau dia tak boleh tengok Nabi, tuan-tuan sekalian, dia tak boleh lena. Kita hari ni kita kata sayang dekat Nabi, tapi apa yang kita buat untuk Nabi? Kan? Kita marah tuan-tuan sekalian waktu orang duk hina Nabi. Kan 2-3 hari ni orang kira hina Nabi ya. Kita dengar ada satu mualaf satu Cina hina Nabi. Marah kita. Kan? Pi buat belarak lah apa semua. Tuan-tuan, betul kita marah kat Nabi. Kita marah kepada orang yang hina Nabi. Tapi persoalan dia, macam mana cara kita nak marah kepada orang yang hina Nabi? Adakah kita nak bunuh dia? Kita nak kecam dia ke? Yang kata orang duk hina Nabi ni tuan-tuan, zaman Nabi lagi teruk orang hina Nabi. Kan? Macam mana Nabi SAW ketika mana duduk depan Kaabah, Nabi tengah duk bersujud, tiba-tiba mai orang-orang pembesar Quraisy, orang kafir Quraisy mai letak perut unta lah mai letak atas badan Nabi. Orang hina Nabi tu. Orang hina Nabi daripada dulu, orang hina Nabi. Persoalan dia kita hari ni tuan-tuan sekalian, kita hari ni yang kata sayang kepada Nabi itu sayang macam mana? Yang kata marah kepada orang yang hina Nabi itu marah macam mana? Pi buat laporan polis tak ada masalah, buatlah tuan-tuan. Ramai pi buat laporan polis, silakan buat. Tapi hak ramai tu, adakah pagi esok subuh nak ramai tak tu? Awak yang marah kat siapa-siapa? Betul tak betul tuan-tuan? Esoklah kata lepas ni Jumaat, tuan-tuan buat demonstrasi depan ni penuh orang. Ikat di kepala, kami sayang kat Nabi, kami tak mau maruah Nabi, orang celah lah apa semua. Hak bercakap tu subuh pun tak sembahyang. Boleh faham tuan-tuan? Yang ni yang menjadi masalah tu. Yang sampai kepada hari ni kita tak boleh nak tengok orang gerun dengan umat Islam ni pasal apa? Sebab Nabi dah habaq. Nabi kata dulu orang akan gerun kepada umat Islam kalau umat Islam betul-betul hang pegang kepada Quran, hang pegang kepada sunnah, hang sayang kepada Nabi, hang sayang kepada agama, orang akan gerun.
Tapi pasal apa hari ni kita tengok nampak semangat orang Islam, tapi pasal apa orang bukan Islam tak gerun? Lepas pada tu ada lagi orang hina, lepas pada tu ada lagi orang hina. Pasal apa jadi macam tu? Boleh faham tuan-tuan sekalian? Yang orang nak hina Nabi, yang musuh Nabi tu, Allah Ta'ala sebut lama dah. Dalam surah Al-An'am ayat 112 Allah Ta'ala sebut. Kadang-kadang kita tanya diri kita, Ustaz, pasal apa Nabi ni orang bagus? Pasal apa Nabi ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab, Tuhan kata laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Yang kata Nabi ni Tuhan mai bagi kepada kita mempunyai uswah, mempunyai contoh tauladan yang baik. Nabi ni tuan-tuan sekalian lawan kezaliman. Nabi ni ajak kita macam mana cara kita bersama dengan orang kafir. Nabi ajak kita macam mana kita menghadapi musuh. Nabi tak mau kepada kezaliman. Nabi tindas benda-benda yang zalim dalam kehidupan Islam. Nabi tak mau. Nabi jaga orang perempuan tuan-tuan sekalian. Nampak lembutnya Nabi ni. Nabi bagi kasih sayang kepada isteri, kepada anak-anak. Nabi tunjuk mereka kita kasih sayang yang terbaik. Tapi kenapa masih ada orang yang hina Nabi, orang yang benci Nabi? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Al-An'am, Tuhan kata apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin. Tuhan kata memang kami telah jadikan kepada para nabi yang kami utuskan atas dunia ini akan ada musuh, yang musuh itu sama ada di kalangan syaitan, syaitan yang betul, syaitan yang nyata, ataupun syaitan yang berupa manusia. Akan ada sampai bila-bila. Tuan-tuan sekalian boleh faham? Akan ada benda tu. Persoalannya sekarang, pasal apa yang orang hina Nabi? Yang pertama, mereka tak kenal Nabi, satu. Yang kedua, pasal mereka ni benci tengok orang-orang Islam dengan perangai-perangai orang Islam. Pasal tu yang menjadi hinaan, yang menjadi mangsa adalah Nabi SAW. Tentu pernah fikir macam tu tak? Kan? Orang kita, orang tak puas hati kat kita. Contoh dah, tak puas hati, orang benci kat kita. Tapi pasal apa pak kita yang kena maki? Kan? Pasal apa pak kita yang kena maki? Sedangkan pak kita tak bersalah pun, pasal dia benci kat kita. Orang bukan Islam, dia benci kepada orang Islam pasal apa? Pasal perangai orang Islam. Boleh faham tuan sekalian? Duk kecam lah, duk tulis lah, duk maki lah. Tuan-tuan tengoklah dalam Facebook macam mana. Berapa ramai orang hak tulis dalam tu, biar pergi kat dia lah, biar pergi lah, kita berdoa lah, bagi Allah Ta'ala tunjuk kat dia jalan bagus. Berapa banyak orang kata macam tu, daripada orang duk maki, tuan-tuan sekalian. Orang kafir pun dia baca juga komen kita, duk maki. Bila maki, dia duk maki kita tak berasa apa. Dia bangki bahasa Melayu, tak ada apa pun, duk maki tak ada apa pun. Yang dia maki lah ni, dia maki Nabi Muhammad. Nak tengok kita macam mana? Boleh faham tuan-tuan? Lagu jegir ni kali kedua ni. Tuan-tuan marah kat saya pasal apa? Saya cuma nak abang yang tu. Kalau kita sayang kat Nabi, apa tanda kata kita marah orang yang hina Nabi? Marah tu macam mana? Marah tu bukan kecam dah. Marah tu hang pi cari ilmu tentang Nabi, hang kenal Nabi. Nabi pun hang tak kenal. Lepas tu bila orang marah Nabi, orang hina Nabi, hang duk bertahan apa? Hang Nabi pun hang tak kenal. Cik tak betul? Tak apa nak angguk ni. Dia kata ustaz ni jadi gimana malam ni tau. Betul tuan-tuan. Orang tanya sunnah Nabi pun, nak tahu apa sunnah Nabi? Dia kata sunnah Nabi nak sunnah. Oh sunnah tu apa pakai serban tu kah? Ada pikir tu. Lepas tu hak semayang 2 rakaat, semayang hak Nabi mangkit tengah malam, dia kata yang tu bukan sunnah, dia kata yang tu apa nama perangai Nabi. Dia begitu, tak faham. Tu tak tanya lagi yang kata hadis tu apa beza hadis dengan sunnah? Hadis pula ditanya pula hadis sahih pula, hadis hasan. Ni hak kita duk baca ni, hadis ini riwayat daripada sekian. Lagi dia pening kepala. Ni orang Islam. Boleh faham tuan sekalian? Marah sungguh malam ni. Saya bukan marah kat orang hina Nabi, marah kat tuan-tuan. Betul. Tuan-tuan, orang hina Nabi pasal dia tak kenal Nabi. Habib Jufri, minta maaf, Habib Jufri. Kan tuan-tuan tengok, kalau tengok rajin duk tengok Habib ni, tuan-tuan ada seorang nama Habib Jufri. Orang yang sentiasa muka duk senyum ya. Satu hari ada orang hina Nabi SAW, orang bawa pergi depan dia. Bila bawa kawan tu berbucak dah pasal nak berjumpa dengan Habib ni, dia ni orang hebat. Orang Yaman, orang hebat. Main-main kat dia tuan-tuan sekalian. Dia tanya, hang buat apa? Dia kata aku hina Nabi. Betul kan hang hina Nabi? Betul. Dia senyum.
Kawan hak ni pun terkejut. Aku hina Nabi hang, tiba-tiba hang senyum apa pasal? Dia kata kalau hang kenal Nabi aku, hang tidak akan hina dia. Habis. Dia bagi jawapan tu ya. Hang hina dia pasal hang tak kenal dia. Tapi kalau hang kenal dia, hang takkan hina dia. Nescaya dalam hati hang tu tidak akan ada perasaan yang lain selain daripada hang sayang dan tetap sayang kepada dia. Kalau betul-betul hang kenal Nabi SAW. Dia balik lagu tu tuan-tuan sekalian. Habis. Kita hari ni kita duk maki orang, kita duk hina orang pasal kita tak kenal orang. Betul tak betul? Kita tak kenal. Bila kenal barulah macam-macam lah jadi kat kita. Tuan-tuan maki Ustaz Luqman contoh dalam lagu tu lah. Ustaz ni celakui kata kat saya, tak apalah. Kan masa panjang lah apa semua. Hak bercakap tu bukan main duduk dalam kuliah, duduk atas motor. Dia tak kenal, dia duduk dalam kuliah sudah dia tengok dengan muka saya yang lembut ni kan. Wah saya ni dia kata silap aku duk pergi maki sebelum ni. Dia kata aku bukan tengok pun dia, aku kira duduk atas motor duk dengar suara ni nampak macam kasang, tengok-tengok muka jambu rupanya bukan dia. Tuan-tuan nampak tak? Allah, kita hari ni kadang-kadang sebab itulah ada satu istilah apa, kita suka memusuhi dan membenci benda yang kita tak tahu. Bila kita tahu Allahu Akbar, nampak tak? Jangan tuan-tuan sekalian, jangan. Begitulah dalam ni. Orang tak kenal Nabi. Kalau orang kenal Nabi tuan-tuan, dia tidak akan hina Nabi. Inilah persoalan yang akan Allah Ta'ala tanya dia. Akan tanya kita tuan-tuan sekalian. Hang kata hang marah kan orang hina Nabi kan. Dia hina Nabi pasal apa? Pasal dia tak kenal Nabi. Hang apa tanggungjawab hang atas dunia untuk memperkenalkan Nabi kepada dia? Itu yang Tuhan akan tanya kita. Tuan-tuan nampak tak? Kita ada Facebook, kita ada WhatsApp lah ni. Betul tak betul kita ada? Kita buat apa dengan benda ni? Kita buat apa dengan benda ni? Tuhan tanya kita nanti. Kan? Orang di sekeliling hang, Cina-Cina apa, India apa semua tak kenal Nabi. Pasal apa hang tak perkenalkan Nabi kepada mereka? Oi, kata nak berkenal macam mana Tuhan? Dia duduk sembang dengan Tuhan lagu tu. Dia ingat Tuhan Tok Wan dia kan? Sembang macam mana Tuhan? Dia bukan grup saya. Memang dia bukan grup hang. Tapi hang selalu berjumpa dengan dia. Hang tunjuk tak tunjuk akhlak Nabi itu dalam diri hang kepada dia? Tuan-tuan nampak tak? Tuan-tuan ada kawan-kawan bukan Islam. Tuan-tuan tunjuk dah akhlak Nabi itu dalam diri tuan-tuan tu kepada dia. Waktu semayang macam mana? Dia pula duk peringat kita. Dia kata, ni apa nama Haji? Sudah masuk waktu semayang. Alah tak apa, dia kata semayang ni lagi tak terbenam matahari boleh lagi semayang. Oh macam tu pula ke? Nampak dia tunjuk perangai tak elok. Bulan puasa pula dia kata, you tak puasa. Dia kata, sakit perut nak you tolong beli kat. Suruh dia pula tolong beli nasi kat kita. Macam mana dia nak kenal Nabi? Tuan-tuan nampak tak? Dia takkan kenal Nabi dan dia tak berasa nak kenal Nabi. Pasal apa? Pasal dia tengok orang Islam yang kata umat Nabi ni pun nampak teruk, nampak dalca tu tuan sekalian. Macam mana nak kenal Nabi? Tapi kalau kita tunjuk akhlak yang baik kepada dia, dia pasti akan terdetik dalam hati dia tuan-tuan sekalian. Oi. Kalaulah sikit punya orang macam Habib Jufri tu tuan-tuan sekalian, kawan tu tengok kalau beginilah akhlak yang kata pengikut Nabi, orang yang sayang kepada Nabi, apatah lagi Nabi SAW sudah pastilah lebih hebat akhlak daripada dia ni. Nampak tuan sekalian? Itu cerita dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saja marah tu saja nak habis waktu ya, bukan ada apa. Kan? Pasal tengok belakang ni panjang lagi kita nak baca ni. Tuan-tuan, ada orang yang macam-macam cara dia nak tunjuk kata cinta kat Nabi. Betul tak betul? Antara dia orang yang kaki selawat, sat-sat selawat. Tak apalah, hang tunjuklah cinta kat Nabi. Ada orang tuan-tuan sekalian yang tunjuk kata dia sayang kepada Nabi macam mana? Kan? Kira main Maulidur Rasul, kira yang tu lah tunjuk kata sayang kat Nabi. Kan? Kira duk pegang apa nama spanduk tu, kan? Pegang spanduk tu, selawat apa semua berjalan daripada apa? Daripada Al-Masyhur sampai ke Politeknik hari tu ni. Ada Sungai Burung masuk tak? Kan? Tak masuk kan? Nasib baik tak masuk. Kalau masuk kena malam ni. Kan? Jalan bagi solo teriak-teriak sampai londeh kain sampin apa semua. Lepas tu dengan lohong-lohong pun jahanam sekali ngasak. Kan sayang kat Nabi tu mana takkan lagu tu sayang. Boleh faham tuan sekalian? Kita kalau sayang kat Nabi, Nabi habang kat kita mudah aja. Man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah aku, dialah orang sayang kat aku. Yang tu aja. Tuan-tuan, sunnah Nabi banyak mana yang kita buat. Hari ni berapa sunnah Nabi kita buat? Pagi tadi kita mangkit banyak mana sunnah Nabi kita buat. Balik lagi tuan-tuan, hitung balik lagi. Sebelum nak lena tulis dalam buku 55 kita tu. Kan? Ataupun ambil apa-apa tulis. Pagi tadi aku mangkit aku sebut Alhamdulillah. Okey, itu satu sunnah Nabi. Selesai lah.
Lepas tu, lepas aku sebut Alhamdulillah, aku tarikkan selimut, aku lena balik. Tak, Jahannam. Dia kata, Jahannam dah hari ni aku. Dia kata, kan? Habis. Kan? Lepas sebut Alhamdulillah, aku pun bangkit. Bila aku bangkit, aku berjalan pergi ke pancung, aku ambil ayang semayang. Lepas tu ambil ayang semayang, aku semayang 2 rakaat. Nabi kata, siapa yang semayang qablah, semayang sunat fajar, kan, kelebihan yang dia dapat tu tak boleh nak dibandingkan antara dunia dan juga isi-isi, lebih daripada tu tuan-tuan sekalian. Hal tu dia buat, Alhamdulillah. Tuan-tuan, kalau boleh kita usaha, jangan kita tinggal 2 benda ni, jangan kita tinggal 2 rakaat ni. Buat main semayang tuan-tuan sekalian, main semayang, tambahlah subuh lah ni lambat sikit kan. Bila subuh lambat, kita semayang, buat 2 rakaat tu. Mangkit bagi awal sikit, kita dah nak mangkit awal pukul 4, nak mangkit pukul 5, nak mangkit buat tahajud, kita tak boleh, kita dah biasa buat dah. Mangkit pukul 4 duk tahajud, duk zikir apa semua, dia terpejam-pejam, sedang-sedang maghrib. Ni kata celakui kita ni kan, bukan kata sedang-sedang subuh ke lohong ke tak, sedang-sedang maghrib. Bila nak gelap ni, bini kata, awak tunggu apa? Aku nak tunggu subuh, dia tak sansu. Subuh apa, nak masuk isyak lah, dia kata. Kan? Nampak tuan sekalian? Kita tak biasa duk mangkit, bila mangkit dia tu. Jadi kalau itu tak usahlah. Hang dah nampak tahajud ni, hang nampak celaru teruk kan? Hang tu usah duk ambil tahajud. Hang ambil 2 rakaat sebelum semayang subuh. Ambil yang tu. Istiqamah kan dengan benda tu tuan-tuan sekalian. Selesai. Kan? Habis kita semayang, habis semayang subuh apa semua ni, balik rumah lena. Kan dah memang kaki lena pun, balik rumah lena. Pukul 10 abang atas bini suruh gerak. Yalah, kita pencen. Dia buat apa ada rumah? Tidak ada tuan sekalian. Bangkit pukul 10, semayang sunat duha 2 rakaat, semayang tuan sekalian. Yang tu aja. Bini pun tengok, oh semayang sunat duha, istiqamahkan benda tu tuan-tuan. Walaupun sikit, selesaikan tuan-tuan. Kan? Kalau tak mau buat semayang di rumah, segan dengan bini. Yalah, bini pun kadang-kadang mulut bini pun boleh tahan ya. Kenal bini Sungai Burung ke apa ke? Kata semayang duha ke, dia kata semayang subuh. Dia peli kutu kat kita pula. Kan? Sungguhlah, kita pun dulu pernah sedih itu ni, abang dan semayang duha, dia pun tak apa. Tengok-tengok, duha pada kunut ni dah. Oh, rupanya terlepas subuh. Tuan-tuan perasan tak? Jadi bini pun tak apa, kita segan nak semayang di rumah, semayang pergi tempat lain. Semayanglah di masjid mana-mana tuan sekalian, tak ada masalah. Kita masjid banyak kau balik pulau ni. Kadang-kadang orang Sungai Burung tuan-tuan sekalian, Pulau Betung, masjid Pulau Betung pun tak bisa duk pergi. Yang ikan duk pergi ambil tiap hari di Pulau Betung. Tak berasa, aku nak singgah saat semayang di masjid. Tak berasa, tuan sekalian. Ya Allah, takut nanti Tuhan tanya kita. Kan? Tuhan tanya kita, tu masjid Pulau Betung habis api ya? Dia kata duk lalu-lalu. Tak, Tuhan tanya habis api ke dah? Bukan masa duk lalu-lalu. Dia kata tak benar. Jahannam kita. Nampak tuan sekalian? Allahu Akbar. Ambil buat semayang duha. Boleh? Tak apa nak setuju tuan ni pun. Betul nak buat datang apa lagi tuan-tuan sekalian? Kan? Duk kira duk tahlil, lepas tu boleh RM5 clear lagu tu. Oh, kira lagu tu jenuh ha. Kan? Tahlil tu Tok Khalifah yang pulun duk baca dekat apa tuan-tuan duk punya. Lagu tu ya. Kan? Lepas tu salam jangan lupa, dia kata boh lambek, dia kata boh lambek tu, dia kata sampui boh lambek. Oh, kita ni Allah, muslimin dan muslimat antara mati Allah. Baik, tuan-tuan, kita masuk tajuk baru. Dia kata bab majaa fi khuludi ahlil jannah wa ahlin nar. Ini pun satu bab yang akan kita cerita nanti, bukan malam ni lah. Nanti kita akan cerita, iaitu bab yang menyatakan kekal kita duduk di syurga dan kekal kita akan duduk di api neraka. Kan? Siapa yang kekal duduk di syurga, siapa yang kekal duduk di api neraka, insya-Allah kita akan baca nanti tuan-tuan sekalian. Jadi sementara kita nak sampai ni, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan amailah. Nabi kata apa? Nabi kata barang siapa, hadis ni hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Hadis sahih. Nabi kata barang siapa yang minta untuk dilepaskan daripada api neraka sekali. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lepaskan aku daripada api neraka sekali. Wa qalatin nar, Nabi kata akan bercakap api neraka kepada Allah. Api neraka akan minta kepada Allah, ya Allah, selamatkan dia daripada aku, selamatkan dia daripada aku, selamatkan dia daripada aku, sebanyak 3 kali. Kita minta ke Allah berapa kali? Sekali. Api neraka api neraka ni dia jadi serupa dengan recommendation daripada api neraka. Api neraka sendiri pergi minta kat Tuhan, Tuhan, Tok Lebay Kepiah Longgang ni minta untuk melepaskan diri daripada aku, tolonglah dia Tuhan. Dia minta sampai 3 kali.
Tuan-tuan nampak? Yang tu baru sekali kita minta. Nabi suruh minta berapa kali? 7 kali. Tuan-tuan bayangkan, 7 kali kita minta, api neraka minta kat Tuhan supaya melepaskan kita sebanyak 21 kali. Yang tu tuan-tuan sekalian. Kan? Tak apalah hadis Nabi sebut 7. Lepas pada tu tuan-tuan baca lah. Duduk di rumah saja baca lah. Kan? Ni duduk di rumah duduk main burung duduk main burung. Aku tu main burung. Apa? Kan? Tapi duduk mengaikan tu duduk bunyi lagu tu kan, mengaikan duk boleh termekung tuan sekalian. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. Dia baca lagu tu sampai ikan pun main kat kita. Dia kata takut pergi neraka ke, dia kata kalau takut awak tak mayang subuh, hang duk mengai kepala otak apa tang ni. Ikan pergi kata kat kita lagu tu. Lagi-lagi dia tok wali ke tu kita. Boleh faham tak? Lepas tu Nabi kata apa? Barang siapa yang mengharapkan syurga daripada Allah. Nampak? Kita minta syurga. Kan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kalau kita minta sekali syurga, syurga akan minta kepada Allah sebanyak 3 kali. Hadis ni hadis sahih tuan-tuan. Nabi kata apa? Ya Allah, bagi dia syurga. Ya Allah, bagi dia syurga. Ya Allah, bagi dia syurga. Tuan-tuan, mintalah syurga. Berapa kali tuan-tuan minta syurga? Minta. Sekali kita minta akan akan dijawab oleh syurga itu sebanyak 3 kali. Kalaulah kita minta 10 kali, kita minta 30 kali punya syurga akan minta kepada Allah suruh bagi kepada kita. Habis? Yang tu pun tak tahu, tak mau lagi. Saya tak tahu nak buat macam mana kat tuan-tuan. Mau cari buluh hak depa buat meriam tu, mau dok katok betul belakang bagi teruk bang. Yang tu baru tahu. Buatlah amalan tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim. Sebelum tu tuan habislah. Kuliah kita di Kampung Terang dan juga Kampung Perlis tuan. Minta maaf terpaksa ditangguhkan. Kuliah kita di Kampung Terang dan Kampung Perlis terpaksa ditangguhkan. InsyaAllah nanti admin grup saya ni, dia akan masuk dalam grup lah. Ni semua maklum kepada tuan-tuan lah yang pakai telefon telefon botol ayam tu. Telefon botol ayam atur dulu ni dengan 33 sekupang. Tu pun kira 33 sekupang, nombor pun tak nampak lah. Kan? Jenis pakai lagu tu memang tak dapat WhatsApp lah. Jadi abang siap-siap, abang siap-siap. Dalam jadual pun tak ada kan? Jadual dah ni buat keluar. Baik tuan-tuan, jadual pun dah buat keluar dah. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah jadual tu. Kuliah kita sekali lagi saya ulang, kuliah di Kampung Terang dengan Kampung Perlis kita tangguh. Okey, Kampung Terang, Kampung Perlis kita tangguhkan. Baik, kita mesti dekat tu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.